Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi kita dalam program satu hari, satu juzuk, satu ibarah. Pada mulanya terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton, boleh share terlebih dahulu. Okey. Hari ini alhamdulillah kita sudah berada pada 22 Ramadan. Alhamdulillah. Dan 22 Ramadan ni sinonim dia dengan juzuk yang ke-22. Okey, kita tengok sedikit dalam juzuk 22 ni lah. Okey. Juzuk 22 terdiri daripada 4 surah. Yang pertama surah Al-Ahzab sebahagian sahaja. Surah Al-Ahzab berada di dalam juzuk 22. Kemudian surah Saba, lepas tu surah Fatir dan seterusnya surah Yasin. Okay. Jadi pada hari ini fokus kita pada surah yang menceritakan tentang dua orang Nabi. Dua orang Nabi iaitu seorang ayah dan juga seorang anak, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam surah apa? Dalam surah Saba. Kalau kita tengok dalam surah Saba, pada ayat yang keberapa yang menceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini adalah pada ayat yang ke-10 hingga ke-14. Pendek sahaja. Iaitu sebanyak 5 ayat. Okey. Jadi untuk menceritakan tentang dua orang Nabi ini, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini, kini bersama kita pada hari ini dua orang panel. Yang pertama, sahabat saya, Ustazah Syazwani binti Wahab, iaitu pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah. Dan seterusnya sahabat saya, Ustazah Ainun Mabdiyah, salah seorang guru Quran. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan dululah dengan kisah Nabi Daud alaihi salam. Seperti mana dalam surah Sabah juga ceritanya didahului dengan cerita Nabi Daud alaihi salam. Dan pada cerita kisah Nabi Daud ini diceritakan pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustazah Syazwani Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada sahabat saya Ustazah Farah Aisyah binti Ahmad. Yang saya hormati Kekanda Ustazah Ainun Mardiyah yang merupakan juga sahabat saya, sahabat setempat pengajian, dan semua penonton yang menonton secara langsung di FB. Okay, jadi pada hari ini insyaAllah saya akan bergandingan lah dengan Ustazah Ainun. Ustazah Ainun akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, manakala saya akan fokuskan kepada kisah Nabi Daud. Jadi apa kaitan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Nabi Daud merupakan si ayah dan Nabi Sulaiman merupakan anak-anak kepada Nabi Daud. Dan kedua-dua Nabi Allah ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini dilantik menjadi rasul dan menjadi raja kepada kerajaan Bani Israel. Okey, jadi kisah Nabi Daud ni ada, kalau di dalam juzuk 22 ni ada dinyatakan dalam surah Saba pada ayat 11 dan ayat 10 hingga 11 tadilah. Dan juga kisah Nabi Daud ni sebenarnya paling banyak diceritakan di dalam surah Sad. Di dalam surah Sad, kisah Nabi Daud paling banyak diceritakan di dalam surah Sad ni lah. Ada kisah tentang kelebihan Nabi Daud, ada kisah tentang Nabi Daud dikunjungi oleh 2 malaikat, dan dari situ kita akan kongsilah ibrah tentang kisah Nabi Daud ini.
Okay, jadi untuk pada kali ini saya akan kongsikan ibrah sebenarnya daripada surah Sad. Sebab dari surah Sad ni ada beberapa ibrah penting lah saya nak kongsikan. Sebenarnya berkait juga dengan surah Sabak. Sebabnya kisahnya lebih kurang saja ayatnya menceritakan tentang kelebihan Nabi Daud. Okey, jadi di dalam surah Sad saya akan fokuskan kepada ayat 17 hingga 20 yang menceritakan tentang 3 sifat Nabi Daud dan juga 3 kurniaan Allah kepada Nabi Daud. Okay, kisah surah Sad ni menceritakan tentang Nabi Daud bermula dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya bersabar. Ayatnya isbir ala ma yaqulun wazkur abdana wazkur abdana Dawud zal aid. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya bersabar dan teladani dan ingat ataupun teladani kisah Nabi Daud, kisah hamba Allah iaitu Nabi Daud. Jadi di sini dapat kita ambil pengajaran bahawa kisah orang soleh ni adalah sebenarnya bekalan pengajaran untuk kita mencari kekuatan, untuk kita mencari semangat. Bila kita menghadapi kesusahan, kita ingat kisah-kisah orang soleh, macam mana kisah orang soleh menghadapi kesusahan, macam mana keimanan dan ketakwaan orang-orang soleh. Di sini Allah gabungkan di antara ataupun Allah gandingkan di antara perintah sabar dan perintah supaya meneladani kisah orang-orang yang soleh. Jadi di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad meneladani kisah Nabi Daud di dalam bersabar. Okay, jadi di dalam ayat ini disebut 3 sifat Nabi Daud, iaitu yang pertama yang saya akan kongsikan adalah sifat Nabi Daud dinyatakan pada kalimah abdana. Wazkur abdana Dawud. Jadi sifat Nabi Daud Allah memberi gelaran hamba kami. Kami tu merujuk kepada Allah lah. Jadi tashrif. Ini adalah satu bentuk tashrif. Sebab apa? Sebab kalimah abdun diidafatkan dengan situ adalah dhamir yang merujuk kepada Allah. Jadi mana-mana kalimah bila diidafatkan ataupun bila ditambahkan perkataan Allah di belakang, itu adalah menunjukkan kemuliaan. Contohnya Abdullah, Asadullah singa Allah, Saifullah pedang Allah, Khalilullah. Jadi kalau semata-mata perkataan Khalil, Asad, Saif, itu hanya makna yang biasa. Tapi bila ditambahkan dengan kalimah Allah, itu adalah satu bentuk kemuliaan. Itu adalah gelaran yang mulialah kepada hamba tersebut. Jadi sifat Nabi Daud ni adalah seperti mana yang diberikan ataupun seperti mana yang disebut di situ adalah abdana, hamba Allah kan. Na tu merujuk kepada Allah lah. Dhamir yang merujuk kepada nama Allah. Jadi di sini menunjukkan menjadi hamba Allah tu adalah satu bentuk kemuliaan lah bagi Nabi Daud. Dan sebenarnya abdana ni ataupun sirah Abdullah ataupun abdi ni disebut juga di dalam tempat-tempat yang lain merujuk kepada Nabi Muhammad. Contohnya subhanalladzi asra bi abdihi di dalam surah Al-Isra. Merujuk kepada Nabi Muhammad lah, bi abdihi, Nabi Muhammad di situ. Ataupun dalam ayat yang lain wazkur abdana Ayyub, itu merujuk kepada Nabi Daud. Jadi banyak lagi tempat-tempat lain yang ataupun di dalam ayat lain yang menyebut tentang hamba Allah ni, kisah daripada kisah-kisah orang soleh, daripada kisah Nabi-Nabi lah. Okay, itu yang pertama. Sifat Nabi Daud sebagai hamba Allah yang mulia, gelaran yang diberikan kepada Nabi Daud. Okay, yang pertama itu adalah abdana situ. Okay, kemudian yang kedua adalah sifat Nabi Daud zul aid. Ataupun dalam ayat ni zal aid. Sebabnya dalam keadaan nasab zal aid. Okay, zal aid ni apa maksud zal aid? Ibn Katsir menyatakan zal aid ni adalah al-quwwah fil ilmi wal amal. Al-quwwah fil ilmi wal amal. Ada satu lagi kata-kata pendapat yang lain daripada Mujahid bin Jabbar. Zal aid ni adalah al-quwwah fit ta'ah.
Kekuatan dalam tadi al-quwwah fil ilmi wal amal, kekuatan dalam ilmu dan amal, dalam beribadah, dalam beramal. Manakala tadi al-quwwah fit ta'ah adalah kekuatan dalam mentaati Allah. Ta'ah tu ta'ah kepada Allah lah. Okey, jadi Nabi Daud digambarkan sebagai seorang yang kuat ataupun seorang yang memiliki kelebihan dalam ilmu dan juga dalam amalan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa puasa ataupun ibadah Nabi Daud ni adalah ibadah yang paling baik, paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa Nabi Daud, biasa kita dengar puasa Nabi Daud, berpuasa selang satu hari. Jadi Nabi Daud ni berpuasa selang satu hari sepanjang hidup baginda. Jadi betapa kuatnya Nabi Daud beribadah, berpuasa selang satu hari sepanjang hidup. Kita berpuasa sebulan ni pun kita dah rasa macam-macam cabaran, apatah lagi berpuasa sepanjang hidup selang satu hari. Itu memerlukan satu kekuatan yang luar biasa lah untuk melakukan amalan yang sebegitu. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi Daud ni bukan sahaja kuat dalam berilmu ataupun banyak ilmu, tapi banyak juga amalan. Kalau kita orang-orang biasa ni ada yang ilmu banyak tapi amalnya kurang. Ada yang amal banyak tapi ilmunya kurang. Tak seimbang. Nabi Daud seimbang di antara ilmu dan amal baginda. Dan ini juga menepatilah dengan hadis Nabi al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai, lebih baik, lebih disayangi oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Okay, jadi itu ciri bagi ataupun sifat kedua bagi Nabi Daud yang perlu kita contohi. Seimbang dari sudut ilmu, banyak ilmu, dan juga seimbang dari sudut amalnya, ibadahnya. Banyak ilmu dan banyak amal. Jangan banyak ilmu tapi tak ada amal. Tapi kalau banyak amal tak ada ilmu pun tak seimbang juga. Jadi seimbangkan di antara kedua-dua, ilmu dan amalan. Okay, itu yang kedua, sifat yang kedua yang sangat baik untuk kita contohi daripada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang ketiga adalah innahu awwab. Awwab di sini sifat Nabi Daud dinyatakan pada kalimah awwab. Awwab ni kalau siapa yang belajar bahasa Arab, awwab ni dalam bentuk sirah mubalaghah. Maksudnya dia mubalaghah ni berlebihan lah. Awwab maksudnya orang yang sentiasa bertaubat, sentiasa kembali. Kalau satu kali saja bertaubat tak panggil sirah mubalaghah, maksudnya dia sentiasa berkali-kali. Itu sirah mubalaghah. Jadi Nabi Daud ni digambarkan sebagai seorang yang sentiasa bertaubat kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah. Jadi untuk kita manusia biasa, insan yang lemah ni, macam mana cara kita nak mencontohi Nabi Daud dalam bertaubat? Dengan kita sentiasa muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita, kita kritik. Muhasabah ni maksudnya kita kritik diri kita lah kan. Kita kritik diri kita sendiri. Kita ni kenapa malas ni, kenapa tak rajin, kenapa macam ni, kenapa macam ni, patutnya kita macam ni. Kita ni banyaknya nak kritik orang je kan. Biasanya kita. Orang ni kenapa, kita banyak duk persoalkan orang lain, tindakan orang, kenapa buat macam tu, kenapa orang tu buat macam ni, patutnya buat macam ni. Tapi kita jarang nak kritik diri kita sendiri. Sepatutnya kita ni banyak mengkritik diri sendiri, kurangkan mengkritik orang supaya kita sentiasa muhasabah, supaya kita sentiasa sedar akan kelemahan diri kita. Okay. Jadi sifat yang ketiga yang ada pada Nabi Daud adalah awwab, yang sentiasa kembali, sentiasa bertaubat kepada Allah. Okay. Di dalam ayat yang seterusnya, pula di dalam dua ayat yang seterusnya, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Ayat tersebut menyatakan bahawa alam ataupun al-jibal wat tayr,
bukit bukau, gunung ganan, juga burung-burung di alam ni lah, turut bertasbih, turut berzikir bersama Nabi Daud. Nabi Daud ni dia sentiasa berzikir, orang yang sentiasa beribadah, banyak berzikir, banyak bertasbih kepada Allah, sehingga kan alam pun turut bersama, turut bersama berzikir bersama dengan Nabi Daud. Jadi kita patutnya ambil pengajaran lah daripada kisah ni. Jika alam, jika makhluk-makhluk Allah yang tidak dikurniakan akal pun boleh untuk sentiasa bertasbih, sentiasa berzikir kepada Allah, apatah lagi kita, manusia yang dimuliakan Allah dengan kurniaan akal, dimuliakan Allah dengan syariat-syariat supaya kita meninggikan kalimah Allah. Sepatutnya kita lebih banyak lagi berzikir, lebih banyak lagi bersyukur, lebih banyak lagi bertasbih kepada Allah. Jadi sepatutnya kita mengambil pengajaran lah daripada kisah Nabi Daud ini. Okay, jadi itu antara 3 sifat, 3 ciri yang ada pada Nabi Daud yang sepatutnya kita contohi, yang kita patut ambil ibrah, ambil pengajaran. Yang pertama tadi, sifat kehambaan Nabi Daud, sehingga dimuliakan Allah dengan gelaran ataupun dengan perkataan abdana, Abdullah lah, maksudnya hamba Allah. Yang kedua, Zul'aid, seimbang dari sudut ilmu dan amal, al-quwwah fil ilmi wal amal. Dan yang ketiga adalah awwab, sentiasa berzikir ataupun sentiasa kembali kepada Allah, sentiasa muhasabah, kenali ataupun tengok kelemahan kita supaya kita sentiasa kembali ataupun bertaubat kepada Allah. Okay, itu 3 ciri ataupun 3 sifat Nabi Daud. Kemudian di ayat yang seterusnya, ayat 20, wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Jadi ayat 20 ni menceritakan tentang 3 kurniaan Allah kepada Nabi Daud. Yang pertama adalah kerajaan. Nabi Daud ni diberi kerajaan. Bukan setakat diberi kerajaan, wa syadadna mulkahu, tetapi diteguhkan lagi kerajaan. Allah meneguhkan kerajaan baginda alaihissalam, baginda Nabi Daud. Nabi Daud macam mana diteguhkan kerajaan tu? Nabi Daud sebagai seorang pemimpin yang soleh, yang sentiasa taat, yang beriman, kemudian rakyat akan meneladanilah pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik. Dengan itu maka akan lahirlah satu kerajaan yang kuat dengan pengamalan agama yang kuat. Kuatnya sesuatu kerajaan bila pengamalan agamanya kuat dari atas, dari pemimpin hinggalah peringkat bawah, hinggalah peringkat rakyat bawahan. Itu kurniaan yang pertama, kerajaan yang diperteguhkan oleh Allah dengan pengamalan agama. Kemudian yang kedua adalah al-hikmah. Al-hikmah ni adalah satu kurniaan yang paling besar lah, dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang dikurniakan hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapat satu kelebihan, satu kebaikan yang sangat besar, sangat banyak. Jadi kita selalu pandang kelebihan ataupun kebaikan ni pada amalan, pada nilai-nilai material, harta yang banyak, anak yang banyak, jawatan yang baik, kedudukan yang baik. Jadi itu yang kita pandang pada kebaikan ataupun inilah kelebihan. Kelebihan kita pada material. Tetapi sebenarnya kelebihan juga adalah, kelebihan yang paling baik adalah hikmah, al-hikmah, kebijaksanaan. Itu adalah kurniaan yang paling baik daripada Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga adalah faslal khitab. Faslal khitab ini adalah menunjukkan kepada hasil ataupun menunjukkan gabungan di antara ilmu dan keyakinan Nabi Daud sebagai seorang pemimpin. Orang yang berilmu
orang yang berilmu dan yakin, dia boleh memberi kata-kata putus lah dalam menentukan sesuatu hukum, dalam menjatuhkan sesuatu hukum. Jadi pentingnya ada ilmu dan yakin dengan ilmu. Kalau ada ilmu saja tapi tak yakin, was-was dengan hukuman yang kita nak berikan ataupun keputusan yang kita nak buat berdasarkan ilmu tu, kita tak yakin, tak was-was, itu akan menunjukkan kelemahan seorang pemimpin. Tapi Nabi Daud tidak. Nabi Daud dengan ilmu dan keyakinan yang dia ada pada ilmu dia, dia boleh memberikan satu keputusan yang ataupun satu hukuman yang inilah, yang putuslah, yang tuntas untuk dalam memimpin kerajaan. Dan faslul khitab ni adalah satu ciri yang penting lah bagi seorang pemimpin. Ada ilmu dan yakin dengan keputusan yang dibuat. Jadi keputusan itu akan menjadi satu kata putus yang kuat lah untuk diterima oleh rakyat. Jadi itu kelebihan 3. Jadi hari ini saya kongsikan 3 sifat dan 3 kelebihan ataupun 3 kurniaan Allah kepada Nabi Daud AS. Moga dengan perkongsian hari ini boleh menjadi satu semangat ataupun satu petunjuk, satu inilah untuk kita sama-sama hayati, sama-sama kita teladani kisah orang-orang soleh, kisah para Nabi dahulu. Jadi antara hikmah penceritaan kisah-kisah Nabi ni, selain menjadi teladan kepada Nabi Muhammad, diceritakan kepada Nabi Muhammad, sebenarnya untuk kita teladani juga umat Nabi Muhammad, sebab kita mengambil manfaat, mengambil ibrah daripada Al-Quran. Sepatutnya kita lah yang lebih di dalam menekuni ataupun meneladani kisah-kisah para Nabi, kisah-kisah para orang soleh di dalam Al-Quran. Jadi setakat itu daripada saya. Semoga ada manfaat untuk semua yang mendengar. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Syazwani kita atas penerangan tentang Nabi Daud AS, dan saya rasa banyaklah input-input yang kita dapat. Dan tadi Ustazah Syazwani ada sentuh tentang 3 sifat dan juga 3 kurniaan Allah kepada Nabi Daud AS yang diambil daripada surah Sad. Dan yang menariknya, yang dikongsikan kepada Ustazah Syazwani, yang dikongsikan oleh Ustazah Syazwani tadi, 3 sifat tu, 3 sifat yang ada pada Nabi Daud tu Allah nyatakan dalam satu ayat, iaitu surah Sad ayat yang ke-17. Yang pertama, abdana, iaitu hamba kami, sebagai tashrif, iaitu kemuliaan kepada Nabi Daud AS. Lepas tu pujian Zulaid, iaitu kuat dalam ilmu beramal dan juga dalam ketaatan. Seterusnya Awwab, yang bermakna sentiasa bertaubat, sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni maksudnya 3 sifat ini diceritakan dalam satu ayat saja, iaitu ayat yang ke-17. Dan 3 kurniaan pula Ustaz Syazwani tadi ceritakan dalam satu ayat juga. Allah nyatakan dalam satu ayat, iaitu ayat yang ke-20 dalam surah Sad. Jadi siapa-siapa yang ada tafsir tu boleh tengok. Yang pertama kerajaan, hikmah, dan yang kedua hikmah, kebijaksanaan, dan juga yang ketiga adalah kepetahan berkata-kata. Jadi kita insya-Allah kita cuba untuk berusaha menjadi manusia yang soleh dan mencontohi Nabi Daud alaihissalam ini. Okey. Sekarang kita berpindah pula kepada anak Nabi Daud alaihissalam, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kita banyak dengar cerita tentang Nabi Sulaiman ni. Boleh bercakap dengan haiwan dan sebagainya. Jadi apa kita kata ibrah penting daripada kisah Nabi Sulaiman ni? Kita dengarkan daripada Ustazah Ainun Madiyah. Silakan Ustazah.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang saya hormati Puan Owner Ikon Syabab kita iaitu Ustazah Farah Aisyah. Okey, yang saya kasihi sahabat-sahabat tim penulis Sirah Nabi untuk anak-anak. Yang ada bersama saya hari ini sahabat sepengajian saya, Ustazah Syazwani. Okay, lama tak bertemu mata, dapat berjumpa di alam maya pun dah terubat rindu. Okay, kemudian para penonton yang saya kasihilah. Okay, InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan Nabi Sulaiman. Apa yang kita ada buat pembacaan sikit lah. Saya bukan buat kajian okay, kalau kajian ni lebih ni lah. Yang ni kita buka tafsir, kita baca sirah. Okay, jadi yang ni melalui pembacaan. Okay. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit apa yang saya dapat selama pembacaan saya mengenai dengan Nabi Sulaiman. Okay. Nabi Sulaiman ni, nama Sulaiman ni sendiri tertulis di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Okay, ada dekat dalam 7 surah. Okay. Nabi Sulaiman ni bila kita baca tentang kisah Nabi Sulaiman ni, dia adalah satu kisah yang sangat kita panggil sebagai mind blowing lah. Macam Masya Allah, hebatnya kerajaan yang Nabi Sulaiman dapat ataupun kerajaan yang Allah kurniakan kepada baginda, dan baginda mewarisi kerajaan tersebut daripada ayahandanya iaitu Nabi Daud alaihi salam. Okay, jadi untuk memimpin ataupun untuk menjadi seorang pemimpin sangatlah wajar ataupun sangat patut kita ikut contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan seorang ketua yang sangat baik, sangat bagus, dan dia juga adalah seorang good governance. Maksudnya mentadbir kerajaan tu dengan sangat telus dan sangat baiklah. Okay. InsyaAllah berdasarkan pembacaan dalam tafsir, dalam Quran dan dalam sirah sendiri, saya boleh kelaskan kisah Nabi Sulaiman ini kita boleh bahagikan kepada beberapa babak. Okay, yang pertama cerita tentang Nabi Sulaiman sebagai pewaris Nabi Daud. Okay, jadi segala kerajaan ayahandanya diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian antara tajuk yang terpenting juga kisah Nabi Sulaiman adalah kisah Nabi Sulaiman dapat menundukkan angin dan jin. Okey, yang ini adalah kurniaan yang Allah berikan kepada baginda dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian yang ketiga, antara tajuk yang terpenting juga apabila kisah Nabi Sulaiman bersama tenteranya di lembah semut. Okey, dekat sini ada beberapa istifadah yang kita boleh ambil. Bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap rakyat bawahannya. Maksudnya semut tu adalah seekor makhluk yang kecil, okay, tapi macam mana Nabi Sulaiman boleh dengar apa yang semut katakan kepada anak buahnya, kata-kata Ratu Semut kepada anak buahnya. Okay. Kemudian tajuk yang babak penceritaan yang ada dalam Al-Quran lagi adalah kisah Nabi Sulaiman bersama Hudhud. Okay, dan rentetan daripada kisah Nabi Sulaiman bersama Hudhud ni adalah kisah Nabi Sulaiman bersama dengan Ratu Sabak. Yang ini biasa kita dengar dan rujukan daripada Al-Quran ni sangat penting sebab kita tak nak campurkan kisah-kisah tambahan, kisah yang ditokok tambah dan menjadikan cerita tu bertambah, maksudnya ada sedikit penyelewengan lah. Okay, jadi
Kalau kisah Ratu Sabak di dalam Al-Quran ni ada diceritakan dalam surah An-Namlu. Kisah ni panjang dan kita boleh buka Quran nanti untuk telusuri apa yang diceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah Ratu Sabak. Okey, yang seterusnya tajuk yang terakhir yang penting tentang kisah penceritaan Nabi Sulaiman ni adalah berkaitan dengan kewafatan Nabi Sulaiman. Okey, dalam setiap tajuk yang saya sebutkan ni, semuanya membawa banyak sangat pengajaran, pedoman, apa yang kita boleh ambil daripada sosok Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey. Jadi untuk hari ini saya akan berkongsilah sedikit berkenaan kisah Nabi Sulaiman bersama tenteranya di Lembah Semut. Ini antara kisah yang menarik jugalah untuk kita ambil ibrah. Okay, insyaAllah diceritakan dalam pada suatu hari Nabi Sulaiman bersama pakatan bala tenteranya. Kita kena faham Nabi Sulaiman tenteranya terdiri daripada jin, manusia, burung dan haiwan-haiwan yang lain. Okey, jadi apabila satu hari ni Nabi Sulaiman bersama bala tenteranya berjalan melintasi rumah semut ataupun laluan semut. Okey. Laluan semut ni sebab apa dikatakan dengan laluan semut? Sebab dekat tempat laluan tu terlampau banyak rumah-rumah semut. Buyutun namli. Buyutin namli. Okay, jadi banyak rumah-rumah semut. Okay. Dan apabila melalui rumah semut ni, Nabi Sulaiman dan pakatan tenteranya berjalan dengan barisan yang teratur dan tersusun. Okay. Apabila sampai dekat satu tempat, ketika sedang melintasi rumah semut, baginda terdengar ada kata-kata Ratu Semut terhadap anak buahnya. Okey. Kata-kata Ratu Semut kepada anak buahnya kerana bimbang akan keselamatan diri mereka apabila ternampak Nabi Sulaiman dan bala tenteranya melintasi tempat tinggal mereka. Okay. Jadi kalau kita pun kita nampak, kalau macam kita pun kita nampak ada satu ancaman, kita cepat-cepat berlindung. Contoh kita berada dekat luar rumah, tiba-tiba ada ribut taufan ataupun ada sesuatu lah yang kita rasa kita mendapat ancaman, cepat-cepat kita berlindung masuk rumah. Okey. Sama juga situasinya apabila Ratu Semut ni menyedari kehadiran tentera Nabi Sulaiman, kehadiran Nabi Sulaiman serta bala tenteranya, dan Ratu Semut menasihati kawanan anak buahnya. Okay, senang cerita dalam bahasa yang mudah faham, dia cepat-cepat buat announcement. Kawan-kawan, tadi saya ternampak ada pakatan bala tentera Nabi Sulaiman akan melintasi kita punya rumah ni. Okey, sekarang ni kita kena berlindung. Ataupun berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah An-Namlu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Okey, dan apabila mara angkatan tentera itu, berkatalah semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Nanti bimbang Sulaiman dan tenteranya memijak kita serta membinasakan kita sedang mereka tidak menyedari. Okey.
daripada ayat ataupun daripada kata-kata semut ni dapat kita simpulkan semut ni adalah makhluk yang care antara satu sama lain. Kalau kita tengok semut pun, semut ni macam apa ni, kalau jumpa tu dia macam ada salam. Jadi banyaklah sifat positif yang kita boleh ambil daripada seekor semut. Dan semut juga mengambil berat tentang kawan-kawannya lain. Kalau dia bawa satu makanan tu, dia tak bawa makanan tu seorang-seorang, dia bawa ramai-ramai. Maksudnya berkongsi. Jadi nak angkat makanan tu, mesti kalau kita tengok dekat rumah kita tu, mesti semut tu dia bekerjasama. Okay, sama juga yang ni macam kisah semut ni apabila Ratu Semut ni dia ketua bagi kawanan semut. Dia kata, cepat-cepat kita kena berlindung ni, nanti Sulaiman dan pakatan tenteranya datang habis kita. Macam tu. Maksudnya ayat nak mudah fahamnya macam tu lah, kata semut. Okey. Jadi kat sini kita nampak Ratu Semut ni bertindak dengan bijak dan dia sebagai seorang ketua, sifat dia adalah melindungi anak buah. Jadi melindungi kawan-kawannya yang lain. Okay. Apabila semut berkata-kata kepada anak buahnya ataupun kawanan semut-semut yang lain ni, jadi Nabi Sulaiman terdengar. Antara mukjizat ataupun antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ni boleh faham apa yang dibicarakan oleh haiwan, apa yang dibicarakan oleh jin. Jadi baginda tersenyum mendengar kata-kata semut ni kepada kawan-kawan ni, kepada anak buahnya. Baginda tersenyum tu sebab yang pertama, sebab semut ni prihatin terhadap anak buah dia. Dan yang kedua, semut ni dia menyampaikan peringatan penting kepada anak buahnya. Dan yang ketiga, disebabkan hidayah yang Allah bagi kepada semut. Semut ini berlaku dengan izin Allah. Kemudian Nabi Sulaiman pun mengarahkan pakatan tentera baginda untuk bergerak dalam keadaan yang berbaris dan tersusun. Supaya apa? Supaya tidak terpijak semut dan ahli-ahli ataupun kawan-kawan semut ni. Lepas baginda terdengar kata semut tadi, baginda pun tersenyum mendengar kata-kata tu, disebabkan yang saya dah sebut tadi 3 sebab. Yang pertama, sebabkan semut tu dia memberi peringatan, kemudian adanya hidayah Allah yang Allah bagi kepada semut tersebut. Lantas Nabi Sulaiman terus berdoa. Ada dekat dalam ayat seterusnya, dalam surah An-Naml ayat 19. Saya bacakan. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Jadi ayat ini menceritakan apabila baginda terdengar kata-kata semut, baginda tersenyum dan berdoa dengan berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Daripada doa ni, yang ini sebenarnya adalah doa Nabi Sulaiman, ataupun biasa kita dengar doa ini nak mudah ingat, dia baca dengan keadaan yang berlagu. Ada satu lagu yang mudah untuk kita sebutlah. Pada ketika ini Nabi Sulaiman berdoa supaya diberikan kesyukuran yang berterusan. Nabi Sulaiman ni
nak katanya seorang hamba yang baik, seorang pemimpin yang baik, tetap berdoa supaya diberikan kesyukuran yang berterusan. Okey, sebab hamba yang bersyukur ni terlalulah sedikit, macam dalam Al-Quran pun ada sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada kalangan kamu yang bersyukur. Okey, tapi Nabi Sulaiman seorang pemimpin yang besar yang gah mentadbir negara, memimpin sebuah kerajaan yang luas empayanya, tetap berdoa supaya ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan orang yang bersyukur. Okey, dan Nabi Sulaiman ni juga disifatkan sebagai seorang hamba yang banyak beribadat, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Dan untuk pengetahuan penonton semua, apabila seorang Nabi beristighfar bukanlah bermakna dia banyak melakukan dosa. Tetapi level Nabi dengan level kita ni berbeza. Apabila seorang Nabi tu beristighfar adalah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun itu adalah sebagai satu cara untuk baginda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Nabi maksum jadi terpelihara daripada dosa. Okay, insyaAllah saya teruskan tajuk, saya teruskan yang cerita semut ni. Okay, baginda minta supaya baginda menjadi seorang hamba yang bersyukur. Bersyukur ni disebabkan baginda dapat kerajaan, ataupun Allah kurniakan kepada baginda suatu kerajaan yang tidak dikurniakan kepada orang lain. Nabi-nabi lain pun tak ada dapat kerajaan yang begitu luas macam ni. Okay. Jadi tak ada sebab lah, maksudnya Nabi Sulaiman nak bagi tahunya tak ada sebab dah aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Okay. Kemudian poin penting yang kita boleh ambil daripada doa ni, sebagai seorang Muslim yang kita sentiasa inginkan kebaikan, jadi bolehlah kita beramal dengan doa Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan ibadur rahman, hamba-hamba yang Allah kasihi. Jadi saya huraikan sikit tiga kandungan utama dalam doa Ya Rabbi auzi'ni an ashkuraka ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Sambungan dia tadi wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jadi tiga kandungan utama ataupun intipati yang kita boleh ambil daripada doa ni. Yang pertama, baginda iaitu Nabi Sulaiman berdoa supaya menjadi hamba yang bersyukur. Tadi tajuk syukur tadi saya dah sebut tadi. Disebabkan baginda Allah kurniakan suatu kurniaan yang tidak dikurniakan kepada orang lain. Yang kedua, berdoa, kita berdoa supaya diberi kekuatan untuk tetap mengerjakan amal soleh. Nak buat amal soleh ni pun kita kena minta, ataupun dalam Rasulullah pun ajar kita dengan doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kau bantulah aku mengingatimu, wa syukrika, a'inna ala zikrika, mengingatimu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk melakukan ibadah kepadamu. Jadi berdoa supaya diberi kekuatan mengerjakan amal soleh. Setelah kita berdoa untuk buat amal soleh, jadi yang terakhir kita berdoa untuk Allah masukkan kita dalam kalangan orang-orang yang soleh. Jadi doa ni pentinglah, boleh ambil sebab
tiga intipati utama ni adalah contoh daripada adalah doa Nabi Sulaiman yang kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita. Okay. Untuk kisah Nabi Sulaiman ni sebenarnya kisahnya panjang lagi. Kisah berkenaan dengan Ratu Sabak, kisah apabila Hud yang hilang daripada barisan masa tu barisan tentera Nabi Sulaiman cek masa di kisahnya begini, Nabi Sulaiman cek pakatan tentera, okay, jadi Hud hilang. Okay, jadi lanjutan daripada kisah tu terkait dengan kisah Ratu Sabak. Okay, jadi yang last kisah kewafatan baginda. Okay, hari ni saya buat perkongsian berkenaan dengan tajuk Nabi Sulaiman bersama tenteranya di Lembah Semut. Okay, antara poin-poin yang kita boleh ambil yang utamalah, Nabi Sulaiman seorang pemimpin yang besar, yang gah, tetap mendengar kata rakyat bawahan. Okay. Kalau nak bandingkan kita dengan semut pun, semut tu terlalulah kecil. Jadi kita boleh pijak macam tu je kan. Okay. Tapi Nabi Sulaiman, baginda merupakan seorang pemimpin yang baik. Baginda tetap mendengar kata-kata semut. Dia ambil peduli. Maksudnya ambil cakna dengan kata-kata semut. Maksud kat sini apabila kita menjadi seorang pemimpin, jadi dengarlah kata-kata ataupun rintihan rakyat bawahan, macam mana, apa masalah rakyat bawahan. Jadi itu kena care lah, kena ambil berat. Okay, jadi daripada sini kita boleh ambil ibrah ataupun boleh ambil pedoman yang untuk menjadi seorang pemimpin ni memang sangat letih sebab dia banyak nak kena buat kerja kan. Banyak nak kena buat kerja, nak kena ambil tahu hal pengurusan negara, ambil tahu hal-hal yang berkaitan dengan rakyat bawahan. Dan Nabi Sulaiman adalah contoh seorang pemimpin yang kita contohi, yang patut dicontohi, dan kerajaan yang dipimpinnya juga adalah sebuah kerajaan yang gah ataupun sebuah kerajaan yang yang Allah kata kerajaan yang baik. Okay, saya rasa tu saja insya-Allah perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah nanti ada rezeki buku Nabi Sulaiman siap, bolehlah sambung baca kisah-kisah yang berkaitan, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustazah Ainun kita atas perkongsian tentang Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Cerita tentang Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman ini merupakan seorang tokoh pentadbir negara ataupun kita kata sebagai pemimpin yang telus dan juga baiklah. Dan kita kena ingat, walaupun kita bukan pemimpin negara, tapi kita juga seorang pemimpin, iaitu paling tidak kita pemimpin kepada keluarga kita, dan juga paling tidak kita, kalau kita bukan ialah tak berkahwin dan sebagainya, kita juga pemimpin kepada diri kita, dan juga pada kalau jadi cikgu kan, pemimpin kepada anak murid dan sebagainya lah. Okey, saya tertarik tadi Ustazah Ainun ada senaraikan beberapa babak penting dalam kehidupan Nabi Sulaiman yang ada dalam Al-Quran. Jadi tadi Ustazah Ainun tadi hanya sentuh sikit sahaja. Jadi kita boleh baca balik. Dan yang antara yang sangat baik, yang pengajaran yang sangat baik saya kira tentang kisah semut ni, daripada semut pun kita ada belajar banyak benda lah. Kita belajar sesuatu daripada semut, iaitu haiwan kecil ataupun haiwan yang selalu kita
musnahkan sebagainya kan. Tapi dia juga memberi kepada kita pelajaran. Masya Allah. Dan antara Ustazah Ainun tadi juga sertakan doa kepada doa Nabi Sulaiman untuk kita amalkanlah. Boleh tuan-puan, sahabat-sahabat semua boleh balik Al-Quran, tengok balik dalam surah An-Namlu ayat yang ke-19 dan ada 3 elemen penting yang kita boleh contohi Nabi Sulaiman untuk berdoa, iaitu menjadikan hamba yang bersyukur, menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, memohon Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk mengerjakan amal soleh dan juga memasukkan diri kita dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi dengan selesainya perkongsian Ustazah Ainun tadi, maka selesailah sesi kita untuk pada pagi ini, 22 Ramadan ini. Jadi sebelum berpisah, saya iklankan sikitlah tentang buku-buku Sirah Nabi keluaran Icon Syabab. Terdapat 8 siri sekarang. Dan apa yang istimewanya dengan buku-buku siri Sirah Nabi yang Icon Syabab keluarkan ini adalah yang pertama, inspirasi buku ni daripada hasil inspirasi daripada kitab Qasasul Quran ni yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah. Yang kedua adalah jalan cerita siri Sirah Nabi ini diambil daripada Al-Quran dan hadis. Seterusnya ilustrasi pun sangat menarik, sesuai dengan jalan cerita dan sesuai dengan jalan cerita. Jadi mudah nak cerita dekat anak-anak kita. Lepas tu selain daripada cerita, kita juga fokus kepada nilai dan pengajaran yang anak-anak kita boleh ambil dan aplikasikan dalam kehidupan. Jadi tuan-puan kalau berminat, hanya klik pada link yang ada pada posting ini, boleh beli kat situ, insyaAllah bermanfaat dan tidak rugilah. Jadi sekadar itu sajalah untuk pagi ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton dan mendengar. Terima kasih juga kepada ahli panel pada hari ini, sahabat saya Ustazah Syazwani Wahab dan juga Ustazah Ainun Mardiah. Jadi sekadar tu maaf apa yang terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.